Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tani mulakan pengajian kitab Kifayatul Ghulam tani pada malam ini dengan mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين Wilham al-malaikatil muqarrabin fi afiyati arhamar rahimin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan meneruskan lagi pengajian kitab Kifayatul Ghulam kita ni, iaitu pada bab zakat. Minggu lepas sudah bab solat, minggu ni kita ni teruskan dengan bab zakat. Insyaallah tadi ada dua lagi perjumpaan kan. Hari Rabu bis kita sudah selesai dengan Ustaz Azman. Barangkali kita ni mulakan juga pengajian kitab Kifayatul Ghulam ni hari Rabu sekali dan kuliah terakhirnya hari Sabtu insyaAllah. Jadi selesai awal. Di Kupu ni kalau kojong-kojong tu ya bukan makin indah sibuk tu ya makin ada saja tu. Kayaknya minggu peperiksaan ya menghampiri minggu-minggu peperiksaan. Jadi kita diselesaikan awal insyaAllah. Dan ini pun bukan awal pelang ni sebenarnya. Terlimpas pelang ni dari tarikh yang sebenarnya. Jadi insyaAllah untuk malam ini kita ni akan membicarakan berkaitan dengan bab zakat. Bab solat sudah. Bab zakat. Okey, baik. Bab zakat bermula daripada halaman 32 hingga halaman 34. Okey, ada banyak 32 hingga 34. Okay. Iaitu merangkumi kepada pengertian zakat. Yang kedua bahagian zakat. Yang ketiga zakat binatang, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat harta perkongsian dan zakat fitrah. Yang kita ni sedia maklum, yang kita ni lebih faham biasanya zakat fitrah. Zakat-zakat yang lain ini pun keluarkan juga zakat. Terutama emas. Tapi ada juga pernah saya terbaca tu bukan cuma terbaca. Terbacakah ataupun kena forward tu. Pasal pakaian segala beg indah berpakai. Membawa kepada menyebabkan sukarnya kematian dan kerana indah dikeluarkan zakat apa. Inilah jawapannya ni sebab indah faham. Melainkanlah yang bis kita simpan tu binatang. Binatang ternakan. Pun juga ganya memelihara ayam, ganya memelihara indah cukup barangkali kepada binatang-binatang yang wajib dikeluarkan zakat, pun indah jadi wajib dikeluarkan. Ini macam segala unta, kerbau. Ada tempoh-tempohnya dan ada syarat-syaratnya. Lepas itu tumbuh-tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat emas dan perak. Emas dan perak ni selalu kita nenek. Okay. Zakat perniagaan. Zakat harta perkongsian. Dan barulah kepada zakat fitrah. Baik, macam mana halnya dengan duit tap? Adakah ia perlu dikeluarkan zakat? Mana? Ini dalam simpanannya, baik tak keluarkan ni. Sekarang dah barakat. Contoh. Ia belum jadi milik kita ni. Ia belum jadi milik kita ni. Okey? Ia masih lagi di bawah. Benda tu disimpan oleh orang-orang tertentu. Melainkan, selepas kita ni kena bagi, tab kita ni tu kena bagi. Kita ni simpan. Kira berapa lama kita ni menyimpan? Cukup setahun. Cukup setahun.
Contoh harta yang wajib dikeluarkan zakat ini lebih kurang simpanannya dalam 8,000 macam tu. Inda berkeluarkan, inda berpakailah contoh Inda boleh kurang nilainya. Ikutlah kadar semasa berapa. Inda boleh kurang. Kalau ia berkurangan, maka yang dah dikira tu yang dah dikira. Jadi haulnya tu selama setahun tu yang dah kurang. 10,000 lah. 2022 ni bulan 1 10,000, 2023 bulan 1 11,000. Artinya ia bukan kurang, lebih Maka pada ketika itu keluarkan dia zakat. Okey, zakat harta. Emas jangan disimpan kan yang dah dipakai. Zakat tu ganti-gantilah. Bukan pulang mengajarnya. Ganti-gantilah dia ni yang ni. Kalau takut dia semua dipakai. Ganti-ganti. Bukan pulang kalau kan menyimpan. Tapi pastikan bis kita membayar zakat. Berapa gram. Okey. Simpanannya. Tu bis kita boleh cek nanti ikut kadar semasa. Kalau bis kita tanya masa ni berapa keluaran zakat. Saya ada je ni belum saya merefer benar untuk zakat emas. Okey. Baik. Jadi ini di antara halaman yang ke-32. Okey. Dan ini baca. Ini suatu bab pada menyatakan hukum zakat bermula ini rukun Islam yang ketiga setengah daripada rukun yang 5. Adapun siapa? Okey, minta maaf. Baik, jadi jawab. Sebenarnya malam ni jadi tamu hormat untuk majlis di Times Square. Saya maklumkan sudah tukar. Saya maklumkan tukar. Orang lain jadi saya mengajar di sini. Okey. Belum pulang balik ni dari tadi di Times Square kemari kita harusnya cepat tu. Baik. Ini di antara penjelasan berkaitan dengan zakat fitrah. Setengah sudahnya. Yang bisanya buku lama ni. Setengah sudah daripada yang 5. Artinya masuk yang ketiga. Lebih sudah separuh. Zakat ini pada rukun yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Pertama, zakat pada lughah. Dan kedua, zakat pada syarak. Ini memang maka adapun makna zakat pada lughah itu memindahkan sesuatu daripada tempatnya kepada lainnya. Inilah makna zakat pada syarak itu. Iaitu yang dikata oleh Ibnu Hajar. Terbalik. Kalau kita ni, seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Contohnya macam itu. Ia di ujung. Kitab lama. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Menunjukkan bahawa pengajian kitab Kifayatul Ulama ni pun Syekh Ismail Minangkabau merujuk daripada ulama-ulama. Terutama ulama-ulama mazhab Syafi'i. Okey. Az-zakat. Zakat. Ismun. Nama. Lima yukhraju. Nama bagi yang dikeluarkan. An malin. Daripada harta. Okey. Au badanin. Ataupun pada anggota. Ala wajhin maksus. Pada rupa yang tertentu. Yakni bermula makna zakat itu. Nama bagi yang dikeluarkan daripada harta. Okay, atau daripada badan atas wajah yang tertentu. Artinya. Kita ni keluarkan. Dalam bentuk wang. Dalam bentuk yang khusus. Untuk membersihkan. Zakat ni makna lainnya zakiyah. Maksud zakiyah ni pembersih. Okey. Satu, ada beberapa istilah ni. Sedikit kekeliruan berkaitan dengan zakat ni. Anda fikir untuk orang kaya saja. Kalau zakat harta, yes. Tapi kalau zakat fitrah, bermakna ia untuk diri kita ni. Sebab itu ia dilaksanakan pada bulan Ramadan.
supaya kita ni membersihkan diri kita ni daripada sifat kedekut, daripada sifat sombong. Sebab waktu bulan Ramadan itu mengajar kita ni supaya saling faham memahami. Merasai macam mana keadaan orang yang susah. Cuma kalau orang faham konsep zakat zakat itu susah mana sekalipun ke dia akan berusaha mengeluarkan. Ini soalan yang paling payahkan kami jawab ni selalunya. Macam mana Ustaz yang mampu untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya? Bukan kita ni dia cuba untuk memahami orang susah, tapi ia RM2 lebih kayaknya bah, istilahnya macam itu. Kalau ia berusaha, kalau ia tahu, kalau kita ni menanamkan kepada, sebelum-sebelum ni sudah kita ni jelaskan kan, bagaimana kita ni menanamkan kepada manusia supaya jangan meminta-minta tu bah. Ia tahu Allah akan bagi lagi something pada zakat ini. Maka ia berusaha contohnya, dia jadi salah. Ia berusaha contohnya mengambil upah ke apakah, hanya untuk membayar zakatnya tu. Dan macam mana timbul lagi macam mana seorang isteri yang ada, hartanya lebih. Suaminya dah bekerja. Jadi boleh kasih isteri yang ni tadi untuk membayarkan zakat si suami. Dia boleh. Sebab hak mengeluarkan zakat ini adalah bagi suami dan tanggungannya. Isteri mengelak daripada khilafiah ni, para ulama menjelaskan sunat bagi isteri itu mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Okey, macam mana kalau ia akan membantu jual lakinya? Dibaginya usin. Bukan ia mengeluarkan zakat dibaginya lakinya tu duit bah. Ini pemberi kuarah kita. Apabila lakinya tu gunakan duit yang dibaginya tu tadi untuk membayar zakat fitrah, okey, maka tu dibolehkan. Tapi ia membayar untuk dirinya, Melainkan pembaginya tu lebih yang boleh dibayarkannya zakat untuk kepada si isteri ataupun anak-anaknya. Bermakna Islam memandang berat tentang tanggungjawab. Bukan sesuatu yang boleh kita ni pandang ringan. Pas ganti-ganti saja. Jadi kau berduit, jadi kau jutawan. Atau bininya jutawan. You saja bayarkan milah. Indah da'ah. Tidak boleh. Okay. Sebab inilah. Macam saya selalu katakan. Kenapa masa ini isu perceraian itu makin banyak. Makin berlaku macam itu saja. Sebab ni nak mensetarakan ni yang jadi bahaya ni. Maksudnya apa beza kami bini-bini dengan laki-laki? Contoh. Perempuan masih boleh survive walaupun ia bercerai sama lakinya. Ini mindset ni kadang-kadang kan. Kerja sudah cukup apa semua sekali. So, perceraian itu jadi perkara yang mudah. Kes ni meningkat naik. Setiap tahun naik. Perempuan dulu, bukan saya menyalahkan perempuan adalah, maksud saya tu keadaan ni yang menjadikan macam itu. Dulu takut orang kan bercerai. Kalau bercerai sekarang payah ni. Siapa akan menduli ke diaku? Siapa akan macam itu bah. Satu kadang-kadang suami perlu juga untuk melihat keadaan ni. Jadi ia perlu ada responsible. Kadang sakit juga kepala membaca laporan-laporan itu kan. Tidak ada kesepahaman. Alasan perceraian. Tidak ada persepahaman. Sudah dicek kahwin berpuluh-puluh tahun. 30 tahun, 40 tahun. Dalam 40 tahun itu baru wujud tidak ada kesepahaman. Itu yang saya muskil tu. Kalau yang ada sepahaman ini baru dalam setahun, 2 tahun, mungkin lah. Jadi sebab itu perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah. Itu perceraian. Ni tadi dah maulah. Tadi boleh kalau boleh elakkan. Usaha untuk dipertahankan. Jadi dalam bab zakat ini telah dijelaskan. Supaya ada tanggungjawab itu. Satu kalau kita perhatikan zakat fitrah itu adalah sesuatu pasal pada menyatakan hukum zakat fitrah itu iaitu dengan sebab mendapat
1 suku daripada akhir bulan Ramadan. 1/4 daripada bulan Ramadan. Dan 1 suku daripada awal bulan Syawal. Okay. Ia hidup bulan Ramadan. Hidup juga bulan Syawal. Baby lahir 29 Ramadan. Masih sampat. Esoknya baru raya. Ia masih lagi pada bulan Ramadan itu. Maka keluarkan zakat. Suami mengeluarkan zakat. Zakat yang wajib dikeluarkan pada ketika tu lepas daripada malam raya tu sebelum imam selesai solat hari raya. Jangan jadi tunggu. Tu waktu wajib sudah tu. Selepas itu ia hanya dikira sebagai sedekah biasa. Itu fitrah. Sebab itu ia bukan melihat kepada kemampuannya, tapi ia melihat kepada wang perbelanjaannya yang mencukupi untuk dirinya pada hari tersebut. Kalau kan membayar zakat awal-awal, masuk bulan Ramadan kan bayar, boleh, tidak jadi masalah. Sunat hukumnya juga. Okay? Tapi di akhir-akhirkan sedikit, boleh. Tapi sekarang ini senang bukan lagi payah. Online ada. Berjumpa sama imam ada. Mengkali dah tahulah akan datang macam manakah lagi zakat ni. Main bas keliganya. Ke masjid scan QR, zakat sekejap. Semua orang kan cepat masa ni. Saya selalu ni begitu. Zaman ni zaman cepat, bandarnya saya mati pun cepat. Yang benarnya kan pernah kita ni dengar sakit tiba-tiba mati. Semua cepat Sebab kita ni kan mau cepat. Okey, jangan pulang selepas ni lambat-lambat kita ni. Takutkan mati, orang cepat punya matinya indah. Tapi imbang-imbangi. Ya. Baik. Yang dijelaskan di sini sebab mendapat pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Maka itu wajiblah tiap-tiap seorang seorang-seorang 1 gentang. Dan wajib atas tiap-tiap seorang mengeluarkan fitrah dirinya. Dan fitrah orang yang wajib dibelanja mereka itu. Atas seperti nafkahnya juga. Wallahu a'lam. Demikianlah niat mengeluarkan zakat fitrah. Ni jarang pulang ni kita ni macam niatan ni. Ini biasanya Melayu. Kalau akan membaca nanti buat perubahan boleh juga. Nama itu an ukhraj zakatul fitrah an badani. Depan imam ni gitu. Ni mana kita belajar tuan? Kitab turas ni. Boleh ni jadi hal. Kalau ni akan berbahasa Melayu boleh ni jadi hal. Niat tadi bukan bahasa Arab ganya. Melayu boleh. Yang penting niat tadi di hati. Okey. Kenapa ulama-ulama dulu buatnya bahasa Arab itu? Sebab dikeluarkan daripada buku bahasa Arab kan. Kita dimenukilkan balik. Saya pernah ditanya ni. Kenapa niat sembahyang aninya di luar dibaca zahir bahasa Arab. Niat dalam hati Melayu tianya. Dia synchronize ninya. Lihat semua orang tu niat ninya. Dia dapat diterima logik akal ninya. Ni saya macam mana boleh tu? Awal cakap Arabnya, sudah tu dalam hati Melayu. Sedangkan kita ni memang sudah faham. Walaupun kita ni dah pandai bahasa Arab, usalli fardu zuhri arba rakaat itu memang dalam otak kita ni, aku sembahyang pada zuhur Yang jadi saya heran, kenapa benda-benda yang mudah ni dikomplikatedkan Jadi saya kalau kita kan berniat awal-awal tu, sahaja aku sembahyang fardu maghrib, 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar dalam hati kita ni Melayu, dah jadi hal. Tapi apabila kita ni menggunakan bahasa Arab tu kan bahasa Al-Quran. Sayang juga belajar banyak. Kita rujuk lagi lah nanti. Rujuk di mana lagi? Sangat sudah akan merujuk. Kadang-kadang kesiannya, kita doktor akan nyedut. Ni saya doktor ni dah ada semua yang tahu. Kalau semua saya tahu, Alhamdulillah, ya Allah. Padahal banyak lagi yang kami tidak tahu. Banyak lagi kekurangan. Orang bertanya tu kadang-kadang bagi kesedahkan juga. Kayaknya orang kita ni dapat menerima tu cakap yang dia tahu tu. Aku tahu ni. Aku tahunya. Tapi memang benarnya. Sebab ilmu Allah ni luas. Makin kita ni belajar, makin ada yang kita ni tidak tahu.
Makin kita ni dah tahu. Sebab tu kata Imam Syafi'i, makin kita ni belajar, makin rasa kebodohan diri kita ni. Tapi apabila kita ni belajar, makin rasa kita ni tahu, ni hati-hati ubaya-ubayanya orang Brunei. Sombong ni. Aku lurus ni ya. Tu yang jadi masalah tu kalau yang meluruskan dirinya. Jadi kita boleh hafal tah nama itu an ukhraj zakatul fitr an badadi faradan alayya lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mengeluarkan zakat fitrah daripada badanku, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Ini zakat. Baik. Saya bawakan saja apa hukumnya kalau kita ni mengeluarkan zakat di tempat lain. Di tempat lain. Aku mau mengeluarkan zakat di Brunei ni. Aku keluarkan zakat ni untuk di Palestin contoh. Sana lebih memerlukan di Brunei indah. Ataupun ia di luar negeri, indah yang mengeluarkan di negerinya, kan sanang. Kan sanang sudah kan ni masa ni makai di apa ni di IBD saja dan zakat. Ia di Filipina contohnya, zakat yang dibayarnya di Brunei. Hukumnya sah dan sah. Kalau sudah batah menunggu jawapan itu, hukumnya indah sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, indah sah memindah zakat itu. Sebab zakat ini adalah tujuan kita ni untuk orang sekeliling kita ni. Satu amah-amah tu, dia membayar zakat di sini. Kalau di negerinya orang akan membayarkan, biar ia di sini. Sebab ia di tempat ini, di arah kita ni. Itu juga kalau kita ni di luar negara. Artinya kita ni bayar tempat itu. Okay? Sebab menurut Imam An-Nawawi, pendapat yang diterima dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh kita ni memindahkan zakat. Berbeza dengan fidyah. Berbeza dengan fidyah. Kalau kita ni bayar fidyah di luar negeri, boleh. Zakat saja. Sebab zakat ni tujuannya untuk kita ni membagi orang sekeliling kita ni yang hampir. Yang hampir. Tidak salah menolongannya. Alhamdulillah, silakan. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita ni sedikit juga. Apa tuhnya kita ni tu? Ada jom sedikit terkesima kadang-kadang. Di luar bukan main kita ni punya bantuan itu bah. Berpuluh-puluh ribu, berjuta dan sebagainya. Tapi tanpa kita ni sedari, orang-orang kita ni Brunei sendiri masih banyak yang memerlukan bantuan. Masih banyak yang memerlukan bantuan. Jadi mudah-mudahan kita ni sentiasa alert. Maksudnya sentiasa melihat kita ni punya jiran kita ni itu, sekampung kita ni itu, siapa yang memerlukan dan sebagainya. Itulah sebab ada kelebihannya di sana. Okey, untuk kita ni sama-sama memberi zakat. Baik. Bab siam. Baik, saya nak menyanggupi tadi tu. Benarnya saya akan cuba pukul 7 malam ni. Lepas satu Zoom ke Times Square. Dah sampai. Ini saya tukar saja biar saya besok. Ya, di Times Square jemputannya pukul 8 sampai pukul 9. Okey. Baik, bab siam. Siam ini bukan baras siam bukan siam Thailand ya, tapi ini adalah siam puasa. Siam bermula daripada halaman muka surat 34 hingga 36. Pengertian puasa dimasukkannya di dalam itu. Sebab wajib berpuasa di bulan Ramadan, syarat, rukun, membatalkan puasa, mengurangkan pahala puasa, perkara makruh semasa berpuasa, perkara sunat semasa berpuasa, jenis puasa yang difardukan, dan faedah berpuasa Ramadan. Baik. Sebelum kita ni masuk bab ni, adalah barangkali bisa kita ni berkongsi sedikit mengenai dengan ru'yah bulan Ramadan ni. Ada yang indah tahunnya, untuk bulan Ramadan memadai seorang yang melihat. Seorang saja. Kalau habis kita ngam terlihat, dilihat kawasan pantai bukan kawasan hutan Kalau kawasan pantai,
Selalunya yang di mana di Meragang lah. Meragang ke Mengkubau. Saya ini selalu confused dengan Meragang dan Mengkubau ni. Tanjung Batu, Meragang . Ada mungkin lah mungkin. Sebab kadang-kadang kita ni terlambat kan. Kita ni kena nampak. Kalau kita ni kena nampak, puasa tah. Kalau kita ni nampak. Kalau yakin atau nak bulan. Tapi bagi anak bulan Syawal, so jangan dimarahi orang penerupong kalau anda nampak-nampakan ni. Ia memalukan kepada 2 orang. Berapa lama selalunya hilal ni nampak ikut anda tentu Tahunan ni paling lama. Berapa second tu? Sampai seminit kah dia tu? Sampai Sebelum-sebelum ni ada yang berapa second nya, ada berapa, adalah seminit tapi dia nampak. Setengah jam. 5 minit ganya. Harau Jumat. Sangal Jumat tu 5 minit. Mana sekarang itu orang budaya ni mana juga nampak tu dia bercerita kan orang gambar orang betul memanglah orang dah menerupong. Yang mana tu nya? Mana kan nampak marah bah orang yang indah. Saya pernah tu haramnya tu ustaznya. Balik mati-mati ya marah. Ini waktu di masjid tu haram jatuhnya kan berpuasanya. Sedangkan negara lain raya sudah. Ya saya hari itu Malaysia dulu puasa kan. Puasa kita. Indah pulangnya. Itu yang mahalnya tu. Bab raya haram tiap. Ada yang pandai lagi tu. Sengaja ya menyebalah. Baik jual hari itu border tutup. Covid tu. Benar. Sengaja ke sebalah tu. Wallahualam, mungkin kita ni dah tahu tahap keimanan tu tadi katakan mesti anda berimanan bukan tujuan kita ni ke sana. Walhal apabila kita ni masih lagi berada di akhir-akhir bulan Syawal atau indah nampak atu yang paling kita ni bukan pulang gembira, tapi peluang tu masih Allah bagi bah. Peluang tu masih Allah bagi, tapi tahun ni semua kajut, semua tiba-tiba raya. Bukan pulang masalah belum siap. Confident. Berapa tahun ni Brunei ni confidentnya? Dah ada nampak ni. Hujan tu lagi. Hujan kena sebabkan. Patang tu lagi. Dah nampak ni nya. Sudah pengumuman 6 bulan, melihat pen tu lagi. TBI ni menyanyi tujuan. Dia tiada pennya. Arah Mijan ada, arah Hanun ada. Di mana ni nya? Macam mana ni akan memastikan Okay? Editor yang tahu betul. Sebab ia ada dua ia ada 2 filem bah. Yang takut salah sekarang. Orang salah mainkan. Tapi masa ni canggih sudah. Ia ada dua boleh dibuka. Ini dibagi nama untuk yang nampak nak bulan, ini yang dah nampak. Tu yang kalau kita ni melihat tu lagi mana ramai yang marah. Tapi tahun ni alhamdulillah syukur. Ramai pulang yang sedih pasal pasal nampak tu. Saya positif pulang tu melihat. Sedih pasal lah tu Ramadan berlalu pagi, tapi banyaknya sedih pasal persiapan belum cukup pulang. Mana ni nya? Kan balik lagi itu lagi. Akhirnya wahoo hero. Mana bis dia tutup. Patang masih. Lepas merah buka yang masih. Sanang tu beli-beli barang. Okay. Itu perubahan daripada tahun ke tahun. Dulu tu. Waktu kan raya tu lain rasanya. Ini dah tahu apa feel kita ni. Macam mana perisian kita ni tu bah. That's why kalau kan ikutkan. Dari segi hukumnya. Mesti 2 orang. Untuk hari raya 2 orang. Anda boleh. Dan dicek lagi tu orang itu siapa. Satu yang wakil-wakil itu bukan orang biasa-biasa. Artinya siapa? Adakah orang ini dari segi agamanya, dari segi sembahyangnya, sebagainya. Anda pulang secara detail. Sembahyang pun kalau anda pulang cuma tu. Hanya tadi tahu orang itu adalah orang yang bukannya kan berbohong dan sebagainya. Satu masa ini dijemput Kalau kita akan terjemput ni orang yang terjemput.
Minta, iya tukang terupung ni. Dah tahu tu bis kita tu orang grup bis kita. Orang kalau anda nampak tahun depan salah kan. Sigus. Apa kita nampak ikan? Sama lagi orang berguna RTV. Orang berguna RTV ya. Ada WhatsApp. Jangan nampak ni ya. Ditutong. Sekejapnya. Ni orang dah tuju nampaknya. Kita beri malas tu baca. Dia lagi ada elemen surprise. Elemen yang kita ni kan menunggu di TV itu bah. Zaman saya kanak-kanak dulu bertungguan ni di TV. Tapi dulu memang menangis tu kalau anda nampak. Selalu puasa lagi balik. Kalau kanak-kanak lah. Menunggu tu dia lagi ada bah. Mobile dia punya keraja. Confirm ni ya. Aku bah di sini. Nah tu terlengking mahal tu. Padahal kena suruh tu jangan tu dulu dianukan. Tunggu titah saja lagi lah. Dulu banyak tu andaian. Balum pukul 7, balum lagi kan masukkan Isya sudah. Balum lagi ada makluman ni. Wah macam mana ni ya. Tapi pernah kita ni di Brunei terawih sudah. Pernah. Terawih sudah kita ni. Lepas tu baru ada pengumuman yang anak bulan. Saya waktu tahun ni masih nak tenang pulang saya nah. Sama je ni confident dan nampak. Nya perlindungan lagau tinya family ada tu nya. Waktu tu kita ni masih lagi dalam COVID lah, tapi boleh manggil orang-orang terdekat kan. Dan dia nunya menyungkaikan bisdianya. Ngam alhamdulillah waktu tu ada saudara-saudara yang baru memeluk agama Islam. Perlindungan mencadangkan hari sekian-sekian. Saya cadangkan bahan dapat hari anu tu tah sejak hari tahun ni bilang hari Minggu Raya kah? Hari Minggu Raya kan? Hanya saya hari anu matu tah. Kalau ikutkan perkiraan mana-mana perkiraan lah. Macam dah nampak ni. Tapi memang dah nampak lah. Kalau ikut perkiraan dah nampak ni. Tawakal tah saja. Lagipun kalau nampak pun di rumah ni raya pun usai saja macam sedikit-sedikit. Confident tu jangan kurang. Lepas sungkai, makan apa semua sekali. Kan dicakaki orang baru masuk Islam tadi, payah juga kan. Kan memandu bis dia. Okey sungkai. Akan habis sudah maghrib. Sembayang kita ni. Maghrib. Lepas satu. Kan menunggu Isya tu kuno nah. Tapi sipi-sipingnya lagi. Ada yang batah bodoh. Rakaat pertama. Waktu sembahyang maghrib itu. Dengaran di bawah bah. Bunyi orang masuk. Memasang TV ni. Saya imam. Berusaha sudah hendakan mendengar itu bah. Rakaat pertama okey. Selamat. Masih lagi ada pengumumannya tu kan. Udah rakaat kedua pun. Masih lagi bercakap itu. Belum. Rakaat pertama belum. Rakaat kedua ya ada yang bagi salam itu bah. Tapi terdengar pulang macam tu. Nah, orang di bawah ni pun punca juga. Baru tak ada pengumuman nantinya. Lepas itu cubalah untuk didengar. Sudah rakaat ketiga. Rakaat ketiga ni. Dia begitu. Nah, nampak je tu di bawah. Diri yang di atas ni. Macam, nampakkah? Kunun-kunun kan sedih. Kunun Ramadan ni kan belum pagi. Macam jadi kucak-kacir terus. Habis bagi salam. Terpaksa berbunyi. Nampakkah? Oh, nampak. Allahu Akbar Allah. Terus bertakbir. Sebab orang-orang yang baru ni kan. Kita ni membawa orang baru. Ditanyanya lah kenapa. Kami melihat nak bulan. Artinya ni. Kita ni esok raya. Tak lagi payah puasa tu nya. Indah. Itu. Kadang-kadang bukan juan sedikit mengganggu lah. Mengganggu. Dengan ada yang mengatakan lagi jangan melawan kuasa Allah Ta'ala. Sakit kepala ya Allah. Ini kan pasal terupungan ni melawan kuasa Allah Ta'ala. Tu membuktikan nutunya. Ada orang tua-tuanya baik. Canggih mana pebaiknya terupung kamu atunya. Sedangkan di Makkah apanya sanang je orang melihat. Dia melihat keadaan bulan itu hampir. Pakai mata palak pun boleh nampak. Brunei ni jauh bah. Okay. Baik je dia melihat di Jepun. Kawannya. Okay. Baik. Bab siam.
Ini suatu bab pada menyatakan hukum puasa bermula. Ini rukun Islam yang keempat. Dan dijelaskannya lagi setengah daripada yang 5. Iaitu adapun puasa itu 2 perkara. Seperti biasa dijelaskannya. Puasa dari segi lughah dan puasa dari segi syarak. Bermula puasa pada lughah iaitu menahan diri daripada sesuatu. Orang yang puasa ni bermakna ia menahan diri. Dan jangan bis kita terkejut kalau bis kita melihat yang puasa ni bukan orang agama Islam saja. Dalam Al-Quran ada agama-agama lain yang berpuasa. Seperti mana Maryam, contohnya. Maryam, ia berpuasa daripada berkata-kata. Okay? Apabila ia difitnah, Siti Maryam ni ia berpuasa daripada berkata-kata. Puasa ni bermakna menahan. Kalau kita ni dalam Islam menahan diri kita ni daripada melakukan perkara-perkara yang tertentu yang boleh membatalkan puasa. Itu secara umum. Dan dijelaskan pada syarak iaitu seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Hajar. Sama juga di petiknya Syekh Ibn Hajar. As-siyam imsakun. Siyam itu adalah menegah. Puasa itu adalah menahan diri daripada segala yang membatalkan. Mufattir ala wajhin maksus. Artinya yang menahan, yang membatalkan atas wajah yang tertentu. Imsak ni dengan imsak yang arah kalender itu berbeza. Jangan salah sangka tu. Imsak puasa maksudnya kita ni tahan jangan sampai kita ni membatalkan. Waktu imsak itu adalah ikhtiar para orang bagian apa kita dipanggil tu bagian falakah untuk memastikan yang kita ni hati-hati sebab kan hampir masuk waktu sudah. Dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu kamu lihat seperti benang putih dan benang hitam ni. Cuma ni akan berubah. Dan bis kita susun benang hitam benang putih itu perantaraannya. Sebab itu macam saya jelaskan sebelum ini. Apabila ada fajar. Ia ada fajar kazib dan fajar sadiq. Fajar kazib itu pun ada satu line juga. Tapi sementara. Bukan waktu subuh. Kalau fajar sadiq. Ia memanjang. Yang menunjukkan kita ni. Waktu subuh itu sudah masuk. So. Dalam hal ini. Imsak di sini. Adalah menahan diri. Tapi imsak yang dalam kalender boleh lagi makan. Jangan takut. Makan tah. Kalau azan sudah baru berhenti. Tapi kalau orang menyuap, bangun tidur, jangan ditahan Kesian. Bangunnya tidur, kita ni selesai sudah ia menyuap. Biarkan dia dulu menyuap sekali. Ini yang benarnya ni. Bukan saya berkelakarnya. Biar dia dulu menyuap makan sekali. Selepas itu baru beritahu. Habis sudah waktu. Ini kita ni nervous bakal datang. Makan mana tambur ke tebekelanan tiap dia. Ini membatalkan ke dia tu. Okay. Sebab pernah berlaku kan zaman Nabi. Orang tu minum. Selepas itu baru diberitahu. Kau anda puasa. Aku berpuasa. So, ia dalam lupa. Artinya, itu indahnya bah. Jangan taruh dia no. Kesian je tu. Lagi kesian yang dah sempat itulah. Saya kalau di Kupu ni, saya dari maktab perguruan kan. Waktu kami bulan Ramadan, kami terkandung lah tu dulu. Puasa balik Bis kita balik tu kali cuti. Cuti. Kami terkena yang semester ni. Malang puasa di asrama. Kami punya. Cuma mana tahu hukumnya dulu tu. Kan disalahkan dia je dapat. Sebab catering memang bersetkan mana. Diorang mau datang pukul 2, pukul 3 tu. Pukul 12 bah. Sahur kami itu pukul 12. Pukul 11 kan antar makanan. Pukul 12 makan lapar je masa itu. Tadi tapau tu. Macam yang mana yang masak merah. Karang termakan. Sudah ngam terbangun. Bergagas semua. Baru kan makan. Azan dia. Dan dilihat tangannya tu. Kan diteruskan dia je dapat. Okay.
Biarkan dulu. Kalau sekiranya termakan, biarkan dulu selesai. Tapi sekalian tu jangan belum habis kita biarkan dulu sampainya kanyang ni. Biarkan tu dulu. Ni kalau kita ni di luar daerah pun sama je ni. Hati-hati ni. Sungkai di KB, azan di TV, jangan terus minum. Beliatan orang tu tambah 4 minit je tu. Kawan pernah tu di KB, bakas dari mirinya, sungkai. Azan, terus minum. Naknya begitu. Bah, orang lain belum minumnya. Kenapa ini? Biar tinya, orang belum kalinya. Lupa ya itu di KB. Ya, tambah 4 minit. Baik. Jadi imsak itu tadi. Ulama bagian ulama fiqh menjelaskan ini di antara waktu-waktu kecederaan. Sebab itu dikira lagi itu berapa kali kunyah. Untuk sudah akan membaca sebelum subuh itu kan. Memadai dalam berapa kali kunyah tu makanan kita ni. Untuk kita ni digest. Untuk kita ni rasa macam mana keadaannya. Macam mana kita ni dalam keadaan yang bersedia. Okay? Bersedia. Alhamdulillah. Itu penting juga. Untuk kita ni menahan diri. Jangan juga lebih tahan lah. Jangan jua indah-indah tu. Tapi memanglah kalau waktu imsak tu. Dan jangan jua awal benar. Ini ada yang awal. Pukul 2 sudah ya sahur. Biarkan akhir. Biarkan akhir. Lagi sunat, lagi besar pahalanya. Peluang untuk kita ni solat tahajud dulu. Lepas tu kita ni makan sahur. Dari segi kesihatan pun memang terbukti. Makan pagi itu akan menjana tenaga kita ni. Memberi kekuatan arah kita ni insya-Allah. Bermula ni sudah mana tak? Adapun sebab wajib puasa pada bulan Ramadan itu dengan apa tak? Sabit sempurna. Bukan Sabtu tu Dengan sabit sempurna bulan Sya'ban 30 hari atau dengan sebab melihat bulan seperti sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in umma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasin. Ini di antara yang kita ni pakai Ini pakai. Dan dipakai ayat Quran, dan dipakai hadis. Bukan suka-suka hati kita ni kan Brunei ni masih lagi macam istilah tadi traditional. Kemarahan selalu ni. Mengapa tanya indah ikut sejanya. Tapi kita ni masih menggunakan satu matlaat tu Masih. Tapi melihat anunya saja tu Tapi kalau satu matlaat tu, Syekh kita ni area mana sih kita ni pakai itu? Miri, Sarawak Sabah lah. Kelantan, Kalimantan. Ini semua. Tu kita bukan semua Sarawak. Tapi Malaysia, apa isunya? Kenapa Malaysia diorang menggunakan totally semua ni? Melihat nak bulan ni. Diorang penetapan kan? Diorang ditetapkannya. Ditetapkannya Sabah Sarawak masuk. Sama macam Indonesia. Sebab mengelak daripada satu negara yang mempunyai pelbagai jenis negeri itu daripada ia berlainan. Sebab itu diorang menggunakan pelbagai kaedah yang ditentukan oleh pemerintah. Sebab syaratnya lagi kita ni patuh kepada pemerintah. Namun ada juga. Jadi Indonesia jangan kita terkejut tu Ada yang awal tu. Muhammadiyah awal tu. Ada lagi diorang menunggu. Diorang sendiri membuat perkiraan. Diorang sendiri membuat perkiraan. Jadi kita ni hanya tutung temburung. Harap-harapan dia jauh Jadi suatu tadi satu matlaat tu main peranan. Nampak tu juga digital lah tu.
Deh. Baik nak bulan tu dah tambus tu. Alhamdulillah. Syukur tadi di Brunei ni. Dah senang sewenang-wenangnya bah. Walaupun ada yang dah setuju juga. Tapi itu sebab kita ni menjaga bah. Sebab nanti kalau salah bukan kita ni dah ada tu ah. Tu orang atas kita ni. Pemimpin-pemimpin kita ni. Termasuk kami tu juga tu kan. Kita nak menagurkannya. Terpayah tu. Okay. Orang lain dah lepas tu. Jadi, ru'yah lah. Ru'yah ru'yah melihat bukan ru'yah yang kita salah ruqyah tu lain tu Ni ru'yah dengan ejaan bunyi kan sama, ejaan lain. Itu subhanallah. Sekarang lain kejadiannya, lain yang nampak. Okey. Itu ilmu, Satu untuk di-sharekan juga dengan bisita waktu minggu lepas dan ni bincang-bincang kenapa sekarang ni makin banyak gerhana tu bah. Berapa tahun gerhana, berapa tahun gerhana. Dan waktu gerhana ni mana kita ngingau-ngingau. Takut pun kita ni indah. Walhal kita ni disuruh untuk solat gerhana. Tapi kita ni dengau. Sebab kita ni yakin gerhana tu ia lalu lintas tarang balik. Cuba bayangkan ia patang dah mau tarang-tarang. Barangkali baru orang kan sembayang tu. Satu jangan pandang ringan juga. Satu kita ni disuruh bertaubat. Ada sembahyang gerhana tu dan ni disuruh banyakkan taubat. Sebab kita ni dah tahu apa yang akan Allah berikan. Dan ni berapa hari bulan ni? 13. Gerhana. 8 November. Sudah tu kena bagi bulan. Gerhana bulan. Sudah tu kena bagi posternya. Viral satu posternya. Habis kita ambil peluang lah. Pukul berapa? Yelah. Yang macam dulu pukul 3, pukul 4 tu, kita jadi isu tu. Dijaminya sembahyang subuhnya 2 kali sujudnya. Saya ni heran. Indong bertanya, arah guru tu bertanya arah saya. Saya nak kan dijami. Awalnya lain sembahyang subuhnya tu nya. Baik tadi ceknya siapa imamnya tu. Ya Allah saya. Kenapa arahku pun sampai ni? Kan dibiarkan dosa je ni. Baik juga ada kawan imam di sana kan? Syekh, pernah kan dijami 2 kali sujud ni? Bukan jawab tu sujud surah sejadah. Orang itu mengerasinya bukan tapi 2 kalinya sujudnya. Lepas tu dia naik, dia pun dah tahu kenapanya. Sebab hamba jadi imam dah pulang pernahnya. Cuba terdeh selidiki. Tapi nya saya ingat-ingatku nya pernah ada sekali tu waktu kita ni solat gerhana waktu subuh. Dah tahu mungkin ya akhirnya ia datang tu waktu orang solat gerhana bah. Itu logiknya tu Ini masalahnya orang sembahyang tu. Ikan ni sembahyang subuh tu yang dibayar marah lagi tu. Siapa yang dimarahi tu? Yang akhir datang orang dimarahinya. Okey. Baik, ada saja. Satu kalau sekiranya nak bulan itu tidak nampak, maka digenapkan 30 hari. Bulan Syakban pun macam itu perkiraannya. Okey. Dan ini banyak teori bah. Kalau kena beritahu bulan Syakban 30, bermakna Ramadan ada 30. Okey. Cuma itu juga dengan karangkan puasa 6. Ini pun berigah mati ni. Ikut banyak sudah selesainya cuma nya berkaitan dengan hari raya tu. Selebih daripada 2 bulan yang besar ni selalunya meniat pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni Syawal dengan Ramadan 3 ni sejanya yang melihat nak bulan. Selebihnya ikut kalendar. Selebihnya ikut kalendar. Termasuklah akan menentukan tahun baru. Jangan sekarang orang lain menyebut tahun baru hijrah sudah, ya belum. Sebab ikut perkiraan kurang je masih ininya. Indah datlah. Baik. Dan dijelaskan lagi dalam hadis ini, kita ini puasa olehmu kerana melihat bulan Ramadan dan berbuka kamu kerana melihat bulan Syawal.
Maka jika tebal atas kamu awan. Itu bukti hadis Nabi itu ada ilmu astronominya. Hadis Nabi itu. Okay? Awan, maka sempurnakan olehmu bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Artinya tadi disuruh melihat. Kalau nampak, tabal. Kalau anda nampak, sempurnakan. Berusaha sudah melihat. Anda juga nampak. Walaupun pernah terjadi alat 2 hari. 2 hari. Tahu-tahu malam raya atas Masjid Marali sudah anunya. Semua tu sebenarnya atas izin Allah juga. Tinggal kita ni menerima atau tidak. Jangan tersusah hati. Puasa tadi diterima. Itu. Okey. Jangan pemarahan ibah. Pemarah kadang-kadang. Adapun yang makruh, betul di sana muka surat 36. Mempuasakan dia itu iaitu 9 perkara. Makruh bagi orang puasa ni 9 perkara. Jangan tadi suruh puasa. Kalau ia akan puasa makruh. Apa arti makruh? Tadi buat, tidak dapat apa-apa. Dosa pun tidak dapat. Tapi kita ni tinggalkan, tadi dapat pahala. Tinggalkan lebih baik. Iaitu puasa orang yang sakit. Puasa orang yang sakit. Sebab itu, tugas kita ni masa ni, setiap kali kan masuk bulan Ramadan, jangan tunggu bulan Ramadan lah. Terutama bagi para wanita, ingat-ingat kita yang masih ada hutang puasa. Bayar puasa tu dulu. Qada maksudnya. Qadakan puasa tu dulu. Kalau tidak, masa membayar fidyah. Malih je ni mengira fidyah ni. Seterusnya, yang kedua, puasa orang yang musafir. Yakni orang yang berjalan. Musafir yang bertujuan lah. Munganya kan kemiri. Musafir aja kuninya. Okay. Kalau rasanya basar lagi berpuasa, puasa tah. Ini musafir yang boleh menyebabkan kita ni macam dalam perjalanan, rah kapal. Tapi kalau ia rasa ia tahan, insyaAllah. Tapi ada je persoalannya ni. Macam mana ia akan tahu ia sungkai waktu atas kapal? Ia jalan, malam pergi sungkai. Contohnya tempat yang jalan jauh ni. Kalau ia sampai ke tempat itu, malam sudah. Limpas. Sebab itu kita ni mesti tahu. Bila jam berapa kita ni berjalan. Dan di atas awan itu, di mana kita ni hampir masuk kepada waktu maghrib pada ketika itu. Ini diantaranya kalau yang masih berpuasa. Satu diantara yang dibolehkan juga untuk anda berpuasa itu tadi untuk orang yang musafir. Dan yang ketiga, puasa orang yang tuha. Macam jadi kedayan tu juga. Bukan saya yang buat tu. Dan saya yang berpadah confirm tu kedayan. Tapi yang ni buku ni. Kita cek lah. Boleh je kita research. Mana tahu ada Syekh Ismail Minangkabau ni perkaitannya dengan kedayan. Kalau saya baca kedayan itu, anda beritahu dari orang-orang petani yang dibawa dari Jawa pulang. Saya tahu bandar Rendah. Tu orang bagian anu tu. Bagian apa ni, etnik dan sebagainya. Tapi tidak ada pernah mendengar orang kedayan ni ada bunyi-bunyinya macam yang di Jawa di mana tu. Tapi kalau area Sabah apa tu memang ada. Memang adalah. Okey. Mana tiap? Ni orang yang tadi musafir, yang kedua orang tua. Orang tua yang kadang-kadang indah berupaya untuk berpuasa. Tapi alhamdulillah kadang-kadang makinnya tua, makin yang memajalkan puasa. Ada ni. Ada. Dapatku lagi puasa ni. Kita ni pulangkan indah menyuruh kadang-kadang. Jadi bagi yang mampu tu silakan. Tapi kalau yang dah mampu, banyak ada pulang orang yang belum tua ni tapi tidak akan puasa. Alasannya gastrik. Banyak dia penyakitnya bulan puasa ni, banyak dia sakitnya. Sudah didatangkan kajian
puasa tu mampu menyembuhkan gastrik, dia juga kena pakai. Dia boleh memudaratkan jatuhnya. Ada saja nak puasa tu. Okay. Dan hati-hati bagi ibu bapa mewajibkan anak-anak berpuasa. Solat dah wajib. Puasa diajarnya, dipajalnya. Kalau mau, sembahyang itu dulu dipajal. Puasa ni bagi galakkan. Bagi galakkan. Jangan ia puasa tapi ia solat. Sepatutnya anak itu solat ya dan puasa. Jadi ia sinkronis di sana. Dan ditanyakan juga ni, apa hukum puasa orang yang indah solat? Saya mengatakan, ada sebahagian ulama menjelaskan, sembahyang ini adalah penentu segala amal kita ni. Indah ya sembahyang, amal yang lainnya conform. Indah lagi diterima. Tapi, dalam kaul ulama yang lain, puasa tu satu ibadah lain, solat ni satu ibadah yang lain. Sama ada diterima atau indah puasanya tu, itu ia dengan Allah Ta'ala. Cuma yang pastinya ia berpuasa tu indah mencukupi dengan orang yang berpuasa tu adalah atas dasar keimanan. Solatnya indah dijaganya, ia akan jadi sia-sia. Ia puasa tapi fardu lain indah dibuatnya. Wallahu a'lam. Itu di antara pandangan-pandangan sahaja. Yang kelima, orang yang ada baginya qada tetap dikerjakan puasa sunat. Yang keempat, orang yang ada baginya qada tetapi dikerjakan puasa sunat. Apa maksudnya di sana tu? Ini makruh. Ini bagi yang makruh ni hukum makruh. Ya ada qada puasa. Dia memang qada. Puasa sunat yang ulang. Ini makruh. Macam mana caranya? Buat dua-dua qadanya dan diniatkan. Ini bagi yang wanita ni selalunya di kita uzur, selepas uzur kita akan qada puasa, lepas itu bertemu juga dengan puasa sunat. Macam mana kan masa waktu puasa nama? Puasa hari raya. Bis kita niatkan qada juga, bis kita niatkan puasa sunat 6 juga, dua niat. Boleh, dua niat. Okay. Tapi kalau ia target yang puasa sunat saja, yang qada indah, makruh. Okay. Ini isu ni, istilah anda faham mana ni. Contoh waktu bulan Ramadan, ramai yang qiyamul lail. Qiyamul lail banyak di masjid-masjid, alhamdulillah, penuh masjid. Subuh tu setiap. Walhal yang wajib, yang subuhat tu yang qiyamul lail tu sunat besar pulang pahalanya. Tapi kenapa ya subuh hilang atu pulang Stay, tak menahan tak. Ini subuh hilang. Sedih pulang, nangis-nangis pulang apa kadang-kadang tu dengan menginsafi. Tapi setakat atu kan subuhnya lari atu tak menangis itu arah mana tu. Stay, tak menahan tak. Kalau yang dapat yang mulai. Yang kelima, puasa pada hari Jumat makruh. Kalau akan puasa juga beriringan. Artinya hari Kamis ya puasa, hari Jumat ya puasa, ataupun hari Jumat ya puasa, hari 6 ya puasa. Bukan hari Jumat saja. Kerana hari Jumat dan hari Sabtu adalah ada puasa khusus bagi umat-umat tertentu. Penganut agama tertentu. Jadi kita dibezakan. Dan yang keenam adalah puasa hari Sabtu dengan ditunggalkannya. Satu saja, hari Sabtu itu saja. Dan yang ketujuh, puasa orang yang hamil, yakni perempuan yang bunting. Artinya perempuan yang menyusui satu, yang hamil satu, ikut keadaan ia berbuka. Kalau ia takut memudaratkan dirinya, okay, maka ia perlu berbuka. Ataupun kalau ia takut memudaratkan untuk kandungannya, ia ada yang dikenakan fidyah dengan qada, ada yang dikenakan qada saja. Ya, ini banyak dia punya perbincangannya.
Seterusnya, mana dia? Yang ke-8, puasa sepanjang tahun. Dan ini berpuasa sepanjang tahun. Ini pun bukan indah dianukan, tapi makruh hukumnya. Kalau mau, puasa alat-alat. Puasa Nabi Daud. Alat-alat ya. Hari ini puasa, esok indah. Bisa puasa indah. Okay. Yang ke-9, puasa hari Arafah. Bagi orang yang mengerjakan haji. Bagi orang yang mengerjakan haji, makruh. Tapi bagi kita ni di Brunei, sunat. Ini pun jadi isunya. Puasa hari Arafah. Kop di Arafah, bila puasanya? Waktu dalam TV, Ustaz, orang ukop je sudah tu. Tani belum puasa. Belum. Sebabnya Nabi, bulan itu ikut di mana tempatnya. Artinya, kita ni puasa kalau 9 Zulhijjah. Walau tah di Makkah itu nampak sudah orang ukop di Arafah. Satu ulama membuat dua pandangan. Jangan tersusah hati. Puasa bulan Arafah itu dikarenakan kerana itu Haji Akbar bah. Itu Haji Akbar benar tu ah. Hari raya Aidil Adha tu. Bukan ukuf ditunaikan pada hari Jumaat. Nah, ini ada yang salah faham ni. Tahniah kenapa dapat Haji Akbar? Pasal ukufnya hari Jumaat. Haji Akbar ni hari raya. Haji Akbar tu. Dia ada beza sebenarnya. Cuma untungnya sana kan amalan yang dibuat hari Jumaat ni banyak pahalanya. Itu saja. Tapi kan kita ni labelkan diorang dapat Haji Akbar hari Jumaat itu, yang lain Indah Akbar jadi sagir. Dia juga tu ah. Kadang ada yang belanjanya sama saja. Maksudnya bahkan lebih mahal lagi contohnya. Tiba-tiba orang yang ada ni itu ya indah dapat diterima kenyataan itu. Puasa bagi hari Arafah bagi orang yang mengerjakan haji. Okey, seterusnya faedah. Ini faedah bab siam. Ini suatu faedah. Sempat ke? Sempat ya. Barang siapa puasa pada bulan Ramadan sehari, maka iaitu meminta ampun akan dia oleh 7,000 daripada malaikat. Masya Allah. Orang yang puasa sehari, malaikat 7,000 daripada malaikat. Mula-mula daripada waktu subuh hingga ghurub matahari. Iaitu waktu tenggelamnya matahari. Waktu kan maghrib. Dan lagi barang siapa yang puasa sebulan Ramadan, nescaya diampun oleh Allah Ta'ala akan sekalian dosanya yang telah lalu. Artinya Allah ampunkan. Sehari saja 70,000. Jangan tadi kira-kira 70,000, 140. Seminggu cukuplah. Jangan tamak. Salah tu ah. Wajib ni, fardu ni. Bukan istilah tamak dan tamak ni. Okay. Diampuni Allah Ta'ala akan sekalian dosanya yang telah lalu hingga apa ni? Umpamanya itu yakni hingga Ramadan yang apa? Yang lagi akan datang. Maksudnya, apabila dosa itu diampunkan, sampailah lagi dosa-dosa kita ni selepas itu tunggu Ramadan yang akan datang pun akan diampunkan. Sebab itu syaratnya adalah imanan wahtisaban. Satu, man shoma Ramadan, man qama Ramadan. Dua Allah bagi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan pada bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Salah satu indikator hati kita ni bermasalah apabila bulan Ramadan itu kita ni tidak rasa nikmat beribadah. Itu indikator yang pertama. Sebab, cuba bis kita bayangkan, bis kita solat sunat 2 rakaat hari-hari biasa,
Pun kadang-kadang selepas Isya payah-payahan kita ni kan membuat. Cuba buat ni esok sembahyang lepas Isya 21 rakaat. Cuba buat tarawih lepas Isya. Bukan bulan Ramadan. Patah tu. Cuba baca Quran hari-hari biasa. Payah tu. Tapi bulan Ramadan, dengan bersedekah kita ni, dengan qiyam kita ni, dengan kita ni, apa saja amal ibadah kita ni yang sunat, yang dapat pahala tu kita ni buat. Itu menunjukkan yang hati kita ni tu masih lagi baik. Kalau masih lagi ada rasa was-was, ada puasa macam biasa saja, itu bahaya. Okey. Syahadan lagi, pahala puasa itu tiada terhingga akan banyaknya, melainkan Allah Ta'ala jua yang mengetahui akan pahalanya. Maka adalah perkataan ini diambil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Kata Allah, ana ajzi bih. Puasa ni aku yang akan membalasnya. Satu tadi dah tahu berapa nilai puasa kita ni. Tapi kata Allah, puasa ni aku yang akan membalasnya. Bukan siapa-siapa untukku. Puasa ni adalah untukku. Bermula satu sujud daripada bulan Ramadan, itu nescaya dibalas oleh Allah Ta'ala baginya 1,500 dengan kebajikan. Sujud saja tu. Dan lagi dijadikan oleh Allah Ta'ala sebuah rumah daripada intan yang merah. Orang puasa sekali sujud, berapa pahalanya? Ada rumah intan merah. Buat tiap kalau terdapat. Habis kita. Kenapa habis kita membuat rumah ada intan merah ni? Aku sujud bulan Ramadan. Kalau terbuat tu, mahal tu. Dah pulang nyaman tidur kali ni. Kalau rumah intan ni CCTV kanan kiri kanan kali ni. Rumah intan, atap emas. Dah nyaman tidur kena rumpak. Baik pulang rumah biasa saja tak. Dan lagi, bukakan Allah Ta'ala baginya pintu syurga yang terkunci dan terkunci pintu neraka. Dan lagi, barang siapa puasa sebulan Ramadan itu, dikabulkan Allah Ta'ala akan sekalian doanya. Adalah perkataan ini dipindahkan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Artinya yang mengambil daripada Imam Al-Ghazali. Ini yang lagi sekali kita ni belajar. Ulama-ulama kitab turas pun mengambil ilmu-ilmu daripada ulama-ulama dulu. Dan Alhamdulillah, kita ni sampai pada bab siam. Dan tinggal saja lagi bab haji dan umrah. Selepas itu ada lagi lah ia punya pengertiannya. Penjelasan-penjelasannya. Dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini akan memberi kefahaman untuk kita ni semua. Dan yang paling penting adalah kita ni ada ilmu baru dalam memahami kitab tulisannya. Bukan memahami satu persatu ni. Habis kita boleh baca satu persatu. Kan saya jelaskan satu persatu, dah habis ni. Bab solat saja dah mau selesai. Tiba-tiba kan saya ajar lagi bab zakat. Itu banyak. Jadi ini suatu pengenalan. Kalau habis kita nanti kan berminat untuk menyambung, ya dah dibagi. Dan itu bis kita boleh pilih lanjutan 1, lanjutan 2. Apa kitab yang kan bis kita mau didalami. Pengambilan pertama mengambil kitab takhtim tu, orang menghabiskan kitab itu. Artinya ia memang diajarkan daripada kulit ke kulit lah. Itu fokusnya. Dan tapi yang saya tanya pun Abdul Rahman macam dah cukup je nya. Payah kan menghabiskan kulit ke kulit. Memanglah, ia satu semester kan hanya berapa minggu. Kalau hanya berapa bulan, satu semester tu dalam, yang satu semester pun belum selesai tu, yang 4 bulan, 3 bulan itu. Kecuali setiap hari. Setiap hari telaki, tani, baca dan sebagainya. Agaknya inilah kelebihannya kitab-kitab turas lama, insyaAllah. Dan saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa atau silap kata. Dan sama-sama kita ni baca tasbih farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.